Okey, selamat pagi semua. Hari ni kita nak masuk topik 2.0 lah. Okey, topik 2 ni persamaan linear. Okey, sebelum kita masuk topik ini, okey, kita nak tahu dulu apa maksud persamaan linear. Okey, nampak tak sebenarnya persamaan linear ni terdiri daripada perkataan persamaan dan linear. Okey, so sepatutnya kamu dah faham apa maksud persamaan. Okey, contohnya di chapter pertama kan, topik pertama. Bila cikgu cakap 3x tambah y, okey, kita panggil sebagai apa? Kalau benda macam ni, kamu nampak benda macam ni. 3x tambah y. Apa benda ni? Kita panggil sebagai, start from you. Siapa boleh beritahu saya? Ungkapan algebra. Ya, betul. Ungkapan algebra kan? So, apa itu persamaan? Masih ingat tak perbezaan antara ungkapan dengan persamaan? Persamaan tu dia mesti, kamu nampak tak? Perkataan sama. Maksudnya dia mesti ada equal sign lah. Okay, kamu mesti akan nampak ada sama ni. Okay, equal ni. Okay, lepas tu kita panggil sebagai persamaan. Jadi, kalau saya tulis sebagai macam ni, 3x tambah y sama dengan 10. Kalau kita nampak benda macam ni, okay, sebab ada equal sign, so that kita panggil dia sebagai persamaan. Okay, tapi apa yang kita nak belajar dalam topik 2 ini adalah persamaan linear. So, apa maksud linear? Okay, ingat linear tu adalah kalau kuasa bagi pemboleh ubah kita adalah satu saja. Okay, satu. Jadi, dia adalah linear. Okay, contohnya kat sini. 3x tambah y. Okay, cikgu nak tanya, x ni kuasa dia berapa? Ada kuasa tak? Kuasa berapa? Satu, ya. Okay, y ni juga kuasa satu. Jadi, kuasa bagi pemboleh ubah kita kalau dia adalah satu. Maksud dia ini adalah persamaan linear. Sebab persamaan kita kan, banyak persamaan. Nanti chapter ketiga kita akan belajar persamaan kuadratik. Berbeza pula. Okay, so ingat. Kalau kamu nampak saja dia cakap linear, maksudnya kuasa bagi pemboleh ubah kita adalah satu. Okay, so inilah salah satu contoh kita. Okay, so kalau cikgu bagi satu contoh lagi ya. Kalau saya bagi 5x kuasa 2 tambah 7 sama dengan y. Okay, cikgu nak tanya. Untuk yang ini, sama ada ini adalah persamaan atau tak? 5x kuasa 2 tambah 7 sama dengan y. Adakah ini persamaan? Ya atau tidak? Ya. Ya, betul. Sebab kita nampak ada equal sign kan? Tapi cikgu nak tanya, sama ada persamaan ini adalah persamaan linear atau tak? Bukan linear. Linear tak? Tak. Okey, betul. Okey, betul. Dia bukan linear. Okey, ini adalah persamaan bentuk yang lain. Sebenarnya ini persamaan kuadratik. Okey, tapi kamu tak belajar lagi lah. Kamu kena tahu, bezakan dulu apa tu maksud persamaan linear. Okey, so mengapa dia bukan linear? Sebab kuasa bagi pemboleh ubah kita dia tertinggi tu adalah 2. Jadi, dia bukan persamaan linear. Okey, faham semua? Okay, so sekarang kita nak tengok 2.1. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, apa yang kita nak fokus tu? Kita nak fokus persamaan linear dalam satu pemboleh ubah saja. Maksudnya, dia hanya ada satu unknown. Pemboleh ubah tu maksud unknown. Okay, maksudnya kalau dalam persamaan kita dia ada X, ada Y, ada Z, ada benda alfabet yang kita tak tahu tu, dia itu adalah pemboleh ubah. Okay, so cikgu nak tanya, example kat sini tadi kita cakap 3x tambah y sama dengan 10 kan? Okay, so ini adalah persamaan linear. Tapi, sama ada ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya atau tidak?
Ya, okey, dia tidak. Mengapa? Sebab dia ada X, Y. Bagusnya, okey, sebab dia ada X dengan Y. Sebab sini dia ada dua pemboleh ubah. Jadi, ini juga bukan apa yang kita nak bincang hari ini. Okey, so apa yang kita nak bincang hari ini, contoh dia macam ni. Okey, X, okey, kita boleh macam ni. X tambah 4 sama dengan 5. Okey, ini adalah persamaan linear, okey, dalam satu pemboleh ubah sebab hanya satu unknown saja. Okey. So kita tengok dulu kita tengok nota pintar ini, persamaan linear. Okey, untuk yang ni dia nak buat definition untuk persamaan linear dulu. Okey, kita go through one by one lah. Okey. Persamaan linear bermaksud suatu kesamaan antara dua ungkapan, okey, antara dua ungkapan linear atau antara satu ungkapan linear dengan nombor. Okey, apa maksud kalau antara dua ungkapan? So kita tahu X tambah Y ini adalah satu ungkapan kan? Okey, kalau saya cakap 4X tambah 4 ini juga adalah satu ungkapan. Betul tak? Kalau saya cakap kita letak satu equal sign kat sini. Maksudnya kedua-dua ungkapan ini kita letak di tengah-tengah tu letak equal sign. Ini juga merupakan persamaan linear. Asalkan ungkapan kita adalah linear. Okay, X dan Y tu linear, 4X tambah 4 tu linear juga. So, kalau kita letak satu equal sign kat sini, kat tengah, ini adalah persamaan linear. Atau juga kita boleh tulis dalam bentuk nombor. Okay, antara ungkapan dengan nombor kan. Okay, kalau kat tengah-tengah ni kita ada letak sama dengan. Okay, ini juga kita panggil sebagai persamaan linear. Okay. So, dia ada cakap lah point number 2, dia cakap simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okay, so contoh kat sini kita nak tengok. Okay, cukup padam semua. Okay, kita tengok contoh untuk persamaan linear. Okay, untuk persamaan linear, memang. Okay, contoh ni X tolak 6 sama dengan 8. Sebab kita nampak ada sama dengan. Okay, dan kita ada pemboleh ubah kita hanya kuasa satu saja. Sama juga dengan sini. Kita ada sama dengan. Nampak tak? Semua ada sama dengan. Dan lepas tu, kuasa kita juga semua sama dengan kuasa satu saja. Kan? P tu satu, Q tu satu. M tu satu. Kuasa satu. So, semua ni kita panggil sebagai persamaan linear. Okay? So, sekarang kita nak fokus dalam topik kita, persamaan dalam, okay, satu pemboleh ubah saja. Okay, kalau bila kita cakap satu pemboleh ubah saja, dia macam ni. Persamaan yang mempunyai hanya satu pemboleh ubah. Maksud apa yang cikgu cakap tadi lah, hanya ada satu unknown saja. Dan kuasa pemboleh ubah itu ialah satu. Okay, contohnya kat sini, 2X tolak 7 sama dengan 5. Kita boleh nampak, okay, kita ada simbol kesamaan kat sini. Ada sama dengan equal sign ini. Okay, dan sini 2X tolak 7 adalah ungkapan algebra linear. So, kita dah tahu dah. Okay, ini adalah persamaan linear. Okay, ini mesti adalah persamaan linear. Dan kita kena check, pemboleh ubah dia ada berapa? So, kat sini pemboleh ubah hanya ada X saja dengan kuasa 1. That's why kita tahu ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay. So kita tengok ungkapan berikut yang bukan ungkapan algebra linear. Okay, mengapa dia bukan ungkapan linear? Okay, contohnya kalau M darab N. Kalau kita darabkan, walaupun M tu kuasa 1, N tu kuasa 1, tetapi bila kita kita darabkan dia akan jadi order 2. Okay, sebab M tu kuasa 1 maksud dia ada order 1 lah. N tu kuasa 1 maksudnya order 1. Tapi bila kita darabkan dua-dua ni, M darab N, kita akan dapat order 2. So, ini bukan linear lagi. Okay, ingat kalau pemboleh ubah kita darab satu antara satu sama lain, dia tidak menjadi algebra linear.
Okay, so ini bukan. Ingat baik-baik ya. Kalau nampak saja darab n tu, xy tu, dia bukan algebra linear. Okay. Lepas tu, 1/x. Ini juga bukan algebra linear. Ingat lah. Kalau kita cakap x/1, ini adalah algebra linear. Tapi 1/x, x tu di bawah penyebut ni, dia bukan linear. Sebab, kalau kita tengok kuasa dia, kita nak naikkan dia ke atas kan, dia akan jadi x kuasa negatif 1. Ingat 1/x tu sebenarnya dia sama dengan x kuasa negatif 1. Jadi, dia bukan linear. Sebab apa yang kita nak tu hanya nak kuasa 1 saja. Sama juga dengan inilah, a over b tu. Okay, sebab bila kita naikkan b tu, penyebut tu, okay, dia akan dapat a darab dengan b kuasa negatif 1. Yang ni memang bukan linear. Okay, dia memang bukan linear. Sebab kita dah nampak dah A dan B tu darab satu antara satu sama lain. So ini bukan linear. Faham tak? Okay, inilah apa yang kita nak belajar dalam topik ini. Tak susah kan? Okay ya? So kita tengok jom mahir 1. Okay, cikgu nak kamu semua bagi saya jawapan. Okay, kat sini dia cakap tandakan betul pada semua persamaan linear dengan satu pemboleh ubah di bawah. Okay, dia nak satu pemboleh ubah saja. So, kita ada 3 benda nak check. First, kita tahu dia mesti adalah persamaan. Okay, ini kriteria pertama. Kriteria kedua, persamaan itu mestilah adalah linear. Okay, dan kriteria ketiga, dia mempunyai satu pemboleh ubah. So, kita nak menepati 3 ciri-ciri inilah. Barulah kita boleh tambah. Boleh letak yang tick tu. Okay. So soalan pertama. Boleh tak bagi saya jawapan? M tolak 7 tu sama dengan negatif 2. Betul. Nak tick atau tak? Betul. Okay. Betul. Okay, pandai. Sebab ada kesamaan kat sini kan. Dan kita punya ungkapan M tolak 7 ni adalah linear. Okay, sebab M ni kita kuasa 1 saja. Okay, dan kita ada satu pemboleh ubah saja. Betul. Okay, pandai. Okay, yang B ni, nak tick atau tak nak tick? Nak letak betul atau tak? Tak nak letak betul? Tak, mengapa? Sebab dia dah ada 2. Okay, sebab dia ada 2 pemboleh ubah. Walaupun ini adalah persamaan linear. Sebab kita nampak ada simbol, okay, kesamaan ini. Dan kita nampak juga G kita kuasa 1, F kita kuasa 1. Okay, ini adalah persamaan linear. Tetapi dia tak ada satu pemboleh ubah. Dia ada 2 pemboleh ubah. So sini kita tak perlu tick lah. Okay. Untuk yang C ni, perlu tick tak? Tak. Tak, okay. Sebab kita ada Y dengan X. Okay. Untuk D, perlu atau tak perlu? Tak juga. Tak juga. Okey, pandai. Betul. Okey. Nampak tak kita ada darab kat sini? So kalau darabkan, kamu imagine tengok macam chapter topik pertama. X tu darab dengan X. Kita dah dapat apa dah? X kuasa 2. X darab ini. Tolak 9X sama dengan 12. So memang dia dah jadi, kita ada kuasa 2 kat sini. So dia bukan persamaan linear juga. Okey? Okey, untuk yang E, persamaan linear tak? Ya. Ya, betul. Dan dia hanya satu pemboleh ubah. Okey, ini betul. So kita tick di bahagian E. Okey, untuk yang F. Ya atau tidak? Ya. Ya, okey. Betul juga. Pandai semua. Okey. Bila cikgu bincang ni, kamu kena buka buku juga. Kena buat sama-sama. Okey. Sebab kat sini K ni di atas. Kalau K ni di bawah tu dia bukan persamaan linear lah. Okey. Tapi dia di sebelah atas dia adalah persamaan linear. Dan kuasa dia hanya adalah satu saja. Okey. Inilah apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. So kita tengok muka surat yang kedua. Okey. Dan muka surat yang kedua ni
Okay, yang next page ini kan 2.1.1 ni menulis persamaan linear. Apa yang kita nak belajar tu hanya dia akan bagi kamu satu ayat. Okay, mungkin bagi kamu macam ayat tu macam situasi yang sebenar lah. Okay, ini kita pernah belajar dah masa tingkatan 1 dan tingkatan 2 sebenarnya. Dan dalam topik pertama, kita juga pernah sentuh soalan macam ni. So, dia akan bagi kamu satu situasi yang benar. Lepas tu kamu mesti dari situasi ni, kamu kena tukarkan ayat kamu, okay, tukarkan ayat itu kepada dalam bentuk matematik. Kamu kena tulis dalam bentuk persamaan. Okay, so senang sajalah sebenarnya, okay. So, kamu kena, bila kita buat tu, kita kena buat analisis. Okay, soalan kita. So, kat sini, kamu kena tahu first, kamu kena mengenal pasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberi. Yang kedua tu, kamu kena tahu hubungan, okay, antara, okay, pemboleh ubah itu, okay, dengan nombor yang diberi. So, kamu kena tahulah, kita kena tambah ke, kena tolak ke, kena darab ke, semua tu. Okay, kena menentukan operasi aritmetik. Operasi aritmetik tu maksudnya tambah, tolak, darab atau bahagi. Okay, so lepas tu barulah kita membentuk persamaan linear. Okay, sebenarnya untuk soalan ni ya, saya rasa tak berapa bagus. So kita terus saja pergi jom mahir kedua. Kita terus tengok soalan dia. Okay, so kita try tengok semua tahu tak jawab macam mana. Berdasarkan situasi berikut, tulis satu persamaan linear. Okay, untuk soalan A, hasil bahagi, okay, hasil bahagi suatu nombor dengan 12 ialah 120. So, apa yang kamu nak tulis kat sini? Macam mana? X bahagi 12 sama dengan 120. Bagus. Okay. Ingatlah kalau kita nampak kan dalam matematik, okay, kalau ayat dia nampak saja ialah atau adalah. So, kita tahu ini maksud sama dengan sebenarnya. So, kita dah tahu mesti sama dengan 120. Dan sini dia ada cakap hasil bahagi. Bahagi apa? Suatu nombor. Suatu nombor tu maksudnya ini adalah benda yang kita tak tahu. Nombor apa? So, kita boleh letak satu pemboleh ubah. So, dia cakap hasil bahagi suatu nombor dengan 12. So, kita boleh tulislah macam ni. 12 bahagi, X bahagi 12 ialah sama dengan 120. Atau kamu nak tulis macam ni, boleh juga, tak salah. Okey ya, kedua-dua juga boleh terima. Asalkan dia bahagi saja. Okey? So sebenarnya dia tak susah. Kamu hanya nak tengok ayat dia dan tukar kepada dalam bentuk matematik saja, dalam bentuk persamaan saja. Okey, untuk soalan B, semua cuba tengok dan kamu boleh, kalau kamu nak jawab soalan, okey, boleh buka mic. Okey? Kalau kamu rasa malu nak cuba juga, boleh juga type dalam chat box. Okey? So untuk soalan B dia cakap macam ni. Perimeter bagi sebuah segi empat tepat dengan panjang 3x cm dan lebar dia adalah 5 cm ialah, okey, nampak saja ialah kita dah tahu sama dengan 20. So normally cikgu akan gariskan lah. Okey, dia cakap perimeter. Ini adalah segi empat tepat dan panjang dia adalah 3 cm dan lebar dia adalah 5 cm. So apa yang kamu nak buat sekarang ni? Okey, apakah persamaan tu? Siapa boleh try jawab? 3x tambah 5 sama dengan 20. Okey, 3x tambah 5 sama dengan 20. Okey, ini okey, saya tak cakap betul atau salah lagi ya. Okey, cubaan yang bagus. Okey, siapa nak try lagi? Atau ada tak jawapan yang tak sama? Okey, jawapan yang pertama tu 3x tambah 5 sama dengan 20. Ada tak yang nak try? Adam, apa jawapan kamu? Boleh try tak Adam? Adam? Okey, tap. Siapa yang tap ni? Oh, okey. Adam.
Mengapa? Line sir. Line apa? Adam, apa maksud kamu? Line kamu tak? Kamu boleh dengar tak? Okey, atau siapa nak tolong Adam? Siddhartha? Boleh try tak Siddhartha? Okey, tengok baik-baik soalan kat sini dia cakap perimeter. Apa maksud perimeter? Kena faham dulu soalan. Perimeter tu maksud apa? Lingkungan. Lingkungan. Okey, kamu boleh tengok bila kita cakap perimeter, maksudnya kita kena cari tambahkan semua sisi dia, betul tak? Yang ini Betul. adalah sebuah segi empat tepat. Kalau kamu lukislah segi empat tepat ni, dia memang macam ni kan. Okey, cikgu tak ada pembaris, mungkin hodor sikit. Tapi kamu tahu kan ini segi empat tepat. Dan kita tahu sisi di sebelah tu, okey, sisi yang bertentangan tu dia mesti sama. Ini barulah kita panggil sebagai segi empat tepat. Okey, so sekarang dia beritahu kita panjang kita adalah 3x. So maksudnya sini 3x lah. Okey, lebar kita adalah 5 cm. So dengan ini sebenarnya kita tahu sini 5, maksudnya sisi yang bertentangan itu adalah 5 juga. Betul tak? Kalau sini 3x, sini 3x juga. Jadi kita tak boleh terus nampak saja soalan lepas tu ambil saja 3x tambah 5 sama dengan 20. Kalau kita terus buat macam ni, kita akan salah. Kena tahu dulu apa maksud perimeter. Okey? Kalau dia cakap luas tu, kamu kena cari luas lah. Luas dia macam mana? Panjang, darab, lebar. So kita kena ambil, kita kena darabkan 3x dengan 5. Tapi sini dia cakap perimeter. So perimeter tu kita kena tambahkan semua sisi yang kita ada. So 3x, okey, kita ada 2 3x kan? Kita kena tambah dengan 3x. Kita ada 2 juga 5. So tambah dengan 5, tambah dengan 5. Ini adalah cara kita nak cari perimeter. Dia adalah sama dengan 20. Okey, belum habis lagi. Sebab mengapa? Kita ada sebutan serupa. Jadi kita boleh tambahkan 3x tambah 3x, kita dapat 6x. So lepas tu tambah dengan 5, tambah 5, kita dapat 10. Sama dengan 20. Ini adalah jawapan kita. Faham tak semua? Okey? Okey, Faham, bagus. sir. Okey, bagus. Okey. So next, kita tengok soalan C ini. Tak susah sebenarnya. Okey, kamu tengok okey, cikgu baca dulu. Lepas tu tengok siapa nak cuba soalan ni. Hazib berumur X tahun. Haris ialah 3 kali daripada 3 kali lebih daripada umurnya. Hasil tambah umur mereka ialah 55 tahun. So normally cikgu nak analisis soalan cikgu akan buat macam ni. Hazib tu dia berumur X tahun. Haris ni dia adalah 3 kali lebih daripada umurnya. Maksudnya umur siapa? Umur Hazib lah. Okay? So dia cakap hasil tambah. Jadi kita nak cari hasil tambah. Ialah sama dengan 55. So apa yang kamu boleh tulis? Okay, boleh beri tak? Siapa nak cuba? Untuk soalan ni, siapa nak cuba? Okay, fikir baik-baik Okay, salah tak apa tau. Okay, bila dalam kelas cikgu dah cakap banyak kali dah. Kalau kamu jawab salah, it's okay. At least kamu try. Maksudnya kamu ada fikir. Okay? So macam mana? Siddhartha, kalau kamu tak boleh cakap guna mic kan? Okay, kamu boleh type. Okay, boleh type dalam chat box juga. Okay, siapa yang tak boleh cakap tu is okay. Boleh type. Okay. Yang boleh buka mic tu lebih baik buka mic jawab lah. Okay, saya nampak ada respon. Okay, tunggu dulu. Saya nak tengok. Darab X darab 3 kali sama dengan 55. Okay, jawapan salah satu jawapan Daniel. Okay,
Dia cakap 3. Okay, X darab dengan 3 kan? So X darab dengan 3 tu maksud 3X lah. Sama dengan 55. Okay, cikgu tak cakap betul atau tak betul lagi ya. Okay, kita tengok dulu. Okay, mungkin betul, mungkin kurang sikit. Okay, siapa nak bagi lagi jawapan? Atau semua orang sokong jawapan Daniel? Boleh cuba lagi? So, Ah, ah. 3X sama dengan 55. Lepas tu X tambah 3X tu kena tambah. Tu dapat 4X sama dengan 55. Okey, jawapan kamu 4X sama dengan 55. Betul tak? Okey. Saya tak cakap lagi siapa yang betul Okey, bagus. Cubaan yang bagus. Siapa lagi boleh bagi jawapan? Okey, kita nak satu lagi jawapan. Atau siapa sokong jawapan 3X sama dengan 55? Atau siapa yang sokong jawapan ni 4X sama dengan 55 ni? So macam mana? Keywords dia kat mana sebenarnya? Nampak tak dia cakap hasil tambah umur mereka? Maksud apa hasil tambah? Kita mesti kena tambahkan. Okey, saya padam dulu jawapan. Okey, kita ada dua jawapan So siapa yang betul? Satu 3X, satu 4X. So maksudnya kalau kita nak tambahkan, kita kena carilah Haziq tu umur berapa? Haris tu umur berapa? So sini dia dah beritahu kamu. Haziq tu umur dia adalah X. Betul tak? Dan dia beritahu kamu juga. Nah, kamu tengok dalam keywords dia memang bagi kamu macam ni. Haris ni ialah, nampak tak? Ialah cikgu cakap adalah simbol apa? Simbol sama dengan, betul tak? Nampak tak? Ialah perkataan ini. Dia cakap 3 kali lebih daripada umurnya. Nia ni maksudnya Haziq. Maksudnya 3 kali. Maksudnya 3 darab lah. Darab siapa? Darab umur Haziq. Betul tak? Dan Haziq tu sebenarnya adalah X. So Haziq kita dah dapatlah X. Betul tak? So maksudnya 3X. So kalau saya nak cari saja umur Haris ni adalah 3X. Haziq adalah X. Jadi hasil tambah. Sini dia nak hasil tambah umur mereka. Jadi kamu kena ambil Haziq tambah dengan umur Haris. So kamu akan dapat 55. So X boleh tambah lagi 3X. Jadi kita akan dapat 4X. Ya, dah betul. Okey, salah seorang. Okey, tadi siapa yang cakap Erika kah? Saya. Putri. Bagus Putri. Okey. Bagus. Okey, so inilah jawapan kita. Okey. So tak apa, kita cuba lagi ada satu soalan lagi kita boleh challenge lagi. Okey, sini dah cakap Miza mempunyai M batang pensel. Haris ni mempunyai 4 kali ganda batang pensel daripada Miza. Jumlah pensel mereka ialah 30. So sini kita ada dua orang satu adalah Miza, satu adalah Khalis. Dan jumlah pensel mereka ialah 30. So apa jawapan kita? 5M sama dengan 30. Cepatnya. Okey, kali ni dah cepat kan? Kamu tengok saja kamu dah tahu. Miza mempunyai M. So kita tahu Miza. Ayo, dah tertekan pula. Miza sama dengan M. Ini soalan yang bagi kan? Lepas tu dia cakap Haris. Nampak tak? Mempunyai 4 kali ganda pensel daripada Miza. Maksudnya 4 kali ganda Miza. 4M lah. So, jumlah hasil mereka M tambah 4M sama dengan, ialah 30. So, M tambah 4M, kita dapat 5M sama dengan 30. Senang kan kalau dia bagi macam ni? So, bila kita buat, dia bagi, dia nak kamu tulis situasi. Sebenarnya ini penting tau sebab bila kita nak buat soalan penyelesaian masalah, kamu kena form formula dulu. Kamu kena keluarkan rumus atau persamaan dulu. Kalau kamu tak tulis persamaan dulu, kamu tak boleh buat. So semua okey tak? Dah siap tak untuk muka surat ini? Muka surat 17.
Okey. Okey ya, semua okey ya. Yes, sir. Set, set, set. Okey. Tunggu. Okey, yang pentingnya kena faham bukan salin saja. Kalau salin saja, cikgu tak perlu bincang macam ni lah. Terus bagi jawapan saja. So, kena faham. Kalau tak faham tu, boleh tanya. Okey, jangan rasa malu. Okey, sebab memang kita nak belajar sama-sama kan? Sir. Tak faham yang D. Tak faham yang D ke? Okey. Cikgu ulang sekali lagi ya. Okey, tak apa. Okey. Dia cakap Miza mempunyai M batang pensel. So, Miza ada berapa pensel? M. M. Saya tulislah Miza ada M pensel. Tapi saya tak tulis dalam bentuk ayat lah. Saya tulis dalam bentuk matematik. Miza sama dengan M. Okey, bilangan pensel saya adalah M. Haris tu mempunyai 4 kali ganda. Kali tu maksud apa? 4 kali ganda pensel Miza. 4 darab Miza lah, betul tak? Betul. Okey, so nak tanya, Miza tu berapa? Sini dah ada dah kan? Miza tu adalah M. Jadi, 4 darab Miza maksudnya 4 darab M. 4M. Faham tak? Faham. So, Haris ada 4M pensel. So, sekarang kamu dah tahu Miza adalah ada M pensel, Haris ada 4M pensel. So, jumlah pensel mereka adalah berapa? Jadi, kamu mesti kena, sebab kamu nak cari hasil jumlah mereka kan? So, kamu kena ambil bilangan Miza yang ada, kena tambah dengan bilangan Haris. Bilangan pensel untuk Haris. Betul tak? Dia adalah sama dengan 30. So, kalau kamu dah tahu Miza tu sama dengan M, Haris tu sama dengan 4M, M tambah 4M sama dengan 30. So, M tambah 4M, 5M lah. Okay? Okay, sir. Okay. Bagus. So, cikgu boleh pergi next page Yes. Okay. So, kita tengok lagi. Okay, untuk 2.1.2 menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dan sebenarnya kamu perasan tak, topik ini kamu pernah buat tahu dalam topik pertama. Dan sebenarnya sebelum tu masa dalam tingkatan 1, tingkatan 2, kamu pernah belajar juga menyelesaikan persamaan linear. Maksudnya kalau saya bagi kamu satu persamaan linear, kamu kena carilah apakah nilai pemboleh ubah dia. Okay, maksudnya kamu kena pindah kanan kiri. Okay, lepas tu dapatkan nilai pemboleh ubah. So, kita dah tahu sebenarnya persamaan kita kan, dia boleh dibahagi kepada 2 bahagian. Okay, kalau kamu asingkan dia macam ni kan, dia adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. So, kalau kita nak cari pemboleh ubah dia, kita kena asingkan pemboleh ubah dengan nombor kita. Okey, contohnya kat sini. X tambah 12 sama dengan 25. Okey, so macam mana kita nak menyelesaikan persamaan linear ini? Kita nak cari nilai X, betul tak? So, bila kita nak cari nilai X, maksudnya di sebelah kiri, okey, sebab kan tadi cikgu cakap kita boleh bahagi dia kepada 2 bahagian. So, di sebelah kiri ni, ada benda yang berlebihan, betul tak? Sebab saya nak cari X saja. Apa yang berlebihan? Tambah 12 ni, betul tak? Ini yang macam benda yang berlebihan lah. Sebab kita nak cari X saja. Dia ada tambah 12 lagi. Maksudnya kamu kena hilangkan atau mansuhkan tambah 12 ini, betul tak? So, macam mana kamu nak hilangkan 12 ni? Sir, you didn't zoom nicely, sir. You zoomed to the from top. Huh? No, you didn't zoom nicely. Wait nah. You didn't zoom. This one 17 what? Oh, cannot see, sir. Blank. Black? It's blank. This is the Just contour. blank. No, sir. I see a blank screen.
Line hampir blur. Apa yang blur? Online sayang, blur ah? Line dia Ego. Line dia Oh. Okey. Kamu, okey. Tak apa, untuk line yang tak clear tu, kamu dengar apa yang boleh dengar dulu. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, lepas kelas ni kamu boleh tanya. Tapi jangan tak hadir kelas pula. Okey, kalau line tu tak okey, kita tak, ini bukan salah kamu, cikgu faham. Okey? Sebab data mungkin tak clear ke, line tu tak clear ke. Tapi apa yang kamu boleh dengar tu, kamu dengar dulu. Kalau tak okey, tak faham, okey, sebab dia bukan 1 jam kat situ tu semua tu tak clear kan. Yang kalau 30 minit tu clear, kamu dengar 30 minit. Nah, apa yang tak clear, tak dengar tu, lepas kelas kamu boleh tanya cikgu. Dan cikgu akan cuba rakam video jugalah, kamu boleh tengok balik. Okey tak? Okey. Kalau I get it, sir. I can see it. okey. So, mungkin saya cakap lambat sikit lah ha. Okey. So, tengok kat sini. So, sekarang kita nak cari X saja kan? Sebab kita nak cari pemboleh ubah. Betul tak? Okey. Ini adalah pemboleh ubah kita. Maksudnya kita nak cari X sama dengan apalah. Betul tak? So, tambah 12 ni sebenarnya dia adalah macam benda asing lah. So, kita tak nak benda asing ini. So, kita kena macam mana? Kita kena hilangkan dia. Tapi macam mana kamu nak hilangkan dia? Tambah 12, kamu macam mana nak jadikan dia kosong? Letak ke kanan. Ha? Letak ke kanan. Jadi negatif. Normally kita akan cakap cara yang cepat. Sebenarnya dia bukan konsep yang betul. Kita cakap tambah 12 pindah ke sebelah kanan, dia jadi tolak 12. Betul tak? Normally kita akan belajar macam ni. Tapi sebenarnya konsep yang betul adalah sebegini. Kalau kita nak kosongkan tambah 12 ni, betul tak kalau kamu letak tolak 12 kat sini? Tambah 12 tolak 12 kita akan jadi kosong. Betul tak? Betul. Okey. So kalau sini di sebelah kiri kita letak tolak 12, dia balance tak? Tak. Sebab sebelah kanan dan kiri sini sebenarnya dia macam apa? Penimbang kah yang tu? Satu pertimbang kan? Dia macam ni. Kalau dia dah balance dah, okey, dua-dua tu berat dia sama, let's say lah. Sekarang saya kurangkan 12 kat sini. Yang balance ni dia akan jadi macam mana? Dia mesti tak balance kan, betul tak? Betul. Dia mesti, kalau kamu kurangkan 12, dia mesti jadi macam ni. So, kita masih boleh cakap dia sama dengan tak? Dia dah tak sama dah kan? Jadi, kalau kita kurangkan 12 kat sebelah kiri, kita kena kurang 12 di sebelah kanan juga. Dua-dua juga kena tolak 12. Barulah balance kita dia akan balance. Faham? Jadi, bukan saja sebelah kiri kita kena tolak 12, dia jadikan dia kosong. Sama juga di sebelah kanan kita kena tolak 12 juga. That's why, okay, bila cikgu ajar nak cepatkan, kalau kamu nampak saja di sebelah kanan kiri, kamu nampak tambah 12. Kita boleh terus pindah ke sebelah kanan, jadi tolak 12. Tambah, pindah ke kanan, jadi tolak. Okay? So, kamu tengok X tambah 12, tolak 12, tambah tolak tu dah jadi kosong. So, kita hanya tinggal X saja. Dan sebelah kanan, 25 tu saya salin balik. Dan lepas tu tadi kita nak keluarkan 12, tolak 12. Jadi, X tu sama dengan 12, 25 tolak 12. Dan 25 tolak 12, kita dapat 13. Okey, faham tak? So, sebenarnya, dia macam petimbang tau. Okey, dia macam petimbang. Okey, kalau kamu nak tolak, nak kosongkan tambah 12 ni, di sebelah kanan kamu kena tolak juga 12. Okey? That's why bila kita nak cepatkan, once kamu nampak saja benda asing ni tambah 12, kamu kena pindah ke sebelah. Okay, tambah pindah ke sebelah jadi tolak. Sama jugalah kalau tolak ni saya pindah ke sebelah dia akan jadi tambah. Kalau darab kita pindah ke kanan dia akan jadi bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia akan jadi darab. Okay? Faham ah? Okay, kita tengok lagi yang B ni.
Sama juga, nampak tak? M tolak 4. So apa yang kita nak cari, apa yang kita interested tu kita nak cari M saja. So maksudnya tolak 4 ni dia adalah yang berlebihan. So saya kena pindahkan dia ke sebelah kanan. Tolak 4 jadi tambah 4. Jadi bila saya pindahkan tolak 4 ni, tinggal M sajalah. So yang sebelah kanan, tolak 9 saya salin balik. Dan tadi kita dah pindah tolak 4 ke sebelah kanan. So jadi tambah 4. Lepas tu kita dah boleh carilah. M tu sama dengan, kalau saya hutang orang RM9, saya bayar balik RM4, masih hutang orang RM5 lagi. So itulah jawapan kita. Tak susah kan? Okay. So sekarang kita tengok soalan yang darab. Okay. Berkaitan dengan darab tu macam mana. So 5P sama dengan 60. So first of all, apa kita nak cari sebab nak tahu apa yang kita nak cari. Kita nak cari P kan. So maksudnya yang 5 tu adalah benda yang berlebihan. Maksudnya saya kena pindahkan P itu ke sebelah kanan. Tapi macam mana saya nak pindah? Banyak pelajar dia ingat 5 ni positif. So saya terus pindah ke sebelah kanan jadi tolak 5. Salah. Kamu kena faham. Apa maksud 5P ni? Okay, siapa boleh beritahu saya apa maksud 5P? 5P tu 5 tambah P kah? 5 darab. Betul. Okey, sini 5P ni sebenarnya adalah 5 darab P. Tapi kita tak tulis 5 darab P. Kita terus tulis 5P. Jadi, bila saya nak keluarkan P 5 ni, saya hanya nak P saja kan? So maksudnya 5 darab ini, darab 5, saya kena pindah ke sebelah kanan, kena jadi bahagi. That's why kamu boleh dapat 60 bahagi 5. So P itu 60 bahagi 5 sama dengan 12. Senang saja kan? Okay. Sama juga dengan soalan D, G per 2. Per ni sebenarnya dia bahagi. Maksudnya kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. G bahagi 2. Kalau bahagi 2, saya nak pindah 2 ni ke sebelah kanan, kita kena darabkan. Okay? So normally kita cakap boleh darab silang lah. So yang 2 ni boleh darab ke atas. So yang kat sebelah kanan memang ada negatif 5. So G tu sama dengan negatif 5 darab dengan 2. So kita dapat negatif 10. Senang saja kan? Okay? Kalau okay, kita tengok jom mahir 3. Okay, try tengok soalan ini. Sama juga cikgu nak kamu semua buat sendiri dan bagi. Okay? So untuk jom mahir 3 ni, K tambah 12 sama dengan 27. Soalan yang senang. Okay, boleh tak bagi jawapan? 15. 15. Okay, bagus. Okay. Okay, bagus. Kena ada jalan kira. Okay, tulis. Okay, sebab kita tahu yang tambah 12 ni kita kena pindah ke kanan. Okay. Ya, saya nampak Syafina bagi jawapan yang betul. Okay, so kamu kena tulis yang sebelah kiri tinggal K. Sini ada 27. Tambah 12 ni saya pindah ke sini jadi tolak 12. So kita dapat apa? Sama dengan 15. Itulah jawapan kita. Okay, untuk yang B ni macam mana? Wah, cepatnya. So what is your answer? H equals negative 12 minus 5 equals to negative. Pardon? I cannot hear clearly. H equals to negative 12 minus 5 is equals to negative 7. 7 kah? 17. 17, ya, correct. Okay. So sebab mengapa? Okay. Kena berhati-hati ya. Sebab saya nampak dalam chat box tu ada pelajar juga bagi jawapan. Okay, tapi cubaan yang baguslah. Okay. Sebab kamu tahu juga tambah, kamu pindah ke sebelah kanan dah jadi tolak 5. Okay. Tapi jangan lupa kat sini. Nampak tak 12 ni sebenarnya dia ada negatif. Banyak pelajar akan try lah bila dia tulis jawapan dia hanya positif 12. So jawapan kamu mesti dapat 7 saja, tak betul. Okay. Okay, si data bagus. Negatif 12 tolak 5 maksudnya kalau kamu hutang orang RM12,
Sekarang kamu hutang lagi RM5. Maksudnya kita masih hutang kan? Hutang semakin banyak. Maksudnya dapat hutang lagi negatif 17. Itulah jawapan kita. Okay? So kita tengok soalan C macam mana. Okay. Apa jawapannya untuk C? Tak tahu. Negatif 10. Yang ini nak pindah tambah 4. So dapat Negatif 6. negatif 6. Bagus. Okay. So kita boleh go through dengan very fast. So jawapan D tu macam mana? 7. Equal 5 is equal Negatif. to 7. Okay, nak step dia macam mana? First step nak tulis apa? E equal 12 E equal 12 12 minus 5 minus 5. 5 equal to 7. Ya, bagus. Okay, this is the answer. Okay, cara dia macam ni. Okay, yang negatif E ni sebab saya nak dapat positif kan. So, saya pindah ke kanan. Dia dah jadi positif. Dan sini di sebelah kiri ada 12. So, yang 5 ni saya tak nak sama di tempat yang sama dengan E kan. Saya kena pindah ke sebelah kiri. Tambah jadi tolak. That's why E saya sama dengan 12 tolak 5. Atau ada juga pelajar nak buat macam ni. Dia pindah 12. So, sini dia dapat negatif E. So, di sebelah kanan dia ada 5. Yang 12 ni dia pindah ke sebelah kanan. So, jadi tolak 12. So, akhirnya kamu nampak dapat negatif E sama dengan negatif 7. Tapi apa yang kita nak dapat jawapan tu adalah E saja, bukan negatif E. So, sini ada tolak, sini ada tolak. Negatif lah. So, kita boleh mansuhkan. So, E tu kita dapat 7. Atau kamu boleh fikir dengan cara ni. E dan 7 ni sebab dua-dua ada negatif. Kalau saya tukar tempat mereka, dia akan dapat 7 sama dengan E. Kalau 7 sama dengan E itu sama dengan 7. So, itulah jawapan kita. Dua cara juga boleh. Kalau kamu boleh guna cara yang pertama ni, baguslah. Okay? Kamu tahu macam mana nak pindahkan. Okay? Bagus. Okay. Untuk soalan E macam mana? 3X sama dengan 9. 3. 3. Okay, sebab sini darab kan. So, saya nak dapat X ni. So, 9 bahagi 3 sama dengan 3. Okay, bagus. Okay, untuk yang F macam mana? Negatif 10. Negatif 10. Bagusnya. Sebab negatif 5 ni saya kena pindah ke bawah. Darab jadi bahagi. So, 50 bahagi dengan negatif 5. Kita dapat negatif 10. Okay, bagus. Okay, untuk yang G tu macam mana? 12. 12. So, A, 2 ni kita kena darab atas. 6 darab 2. Kita dapat 12. Okay? H, 21. 21. Macam mana kamu dapat? Negatif. Saya buat cara lambat. Negatif B sama dengan negatif 7 darab 3. Okay, so terus kalau kamu terus darab dapat apa? 3 darab 7 dapat? Negatif 21. Ya, negatif 21. So lepas tu jawapan dia? Dia nak B saja kan? B sama dengan 21. Bagus. Okey lah. Tak kira dia cara cepat ke, cara lambat ke, asalkan kita dapat jawapan. Itulah cara yang bagus. Syafinas, bagus dapat jawapan. Okey? So, itulah untuk muka surat ke-18. Boleh tak kita teruskan? Dah siap semua? Kejap. Okey, boleh. Sampai pukul 11. 2 jam kan? Apa tu? So kita next Dah siap Semua dah siap kan? Okey dah. Okey. So sekarang kita pergi contoh yang kedua. Okey, muka surat 19. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebenarnya dia sama saja. Okey,
Saya rasa kita boleh terus pergi tengok soalan dah. Sebab dia memang senang saja. Pindah, okay. Apa yang kita nak buat tu, sekarang dia nampaknya dia lebih complicated kan? Tapi tak susah. Okay. Kalau apa yang kita, kalau kamu nampak kurungan, kita kembangkan dulu. Dia macam kamu kena tahu, faham dulu apa yang kita belajar dalam chapter pertama lah, topik pertama lah. Kalau ada kurungan, kita kembangkan dulu. Dan kita nak jadikan dia menjadi satu baris. Kalau kamu nampak lah macam ni. Ada pecahan kan? So normally kita akan jadikan dia dalam bentuk satu baris dulu. Okay, sebab dia ada tingkat atas dengan tingkat bawah kan? So kita kena darabkan yang bawah ke atas dulu. Okay, jadikan dia satu baris, dalam bentuk satu baris. Lepas tu kamu barulah pindah ke kanan kiri. Dan bila kita pindah kanan kiri tu kan, okay, kita kena buat grouping. Senang saja. Maksudnya ada satu bahagian tu kamu letak pemboleh ubah. Dan satu bahagian tu kamu kumpulkan nombor kamu. Okay, itu je. Senang kan? Okay. So kalau macam ni, saya rasa kita teruslah pergi tengok soalan tu macam mana. Okay, sebab kita pernah belajar lah benda ni. Okay, saya kecilkan dulu. Okay, kita terus tengok jom mahir 4. Nah, tengok soalan dia tak susah, sama juga. Okay, tengok Okay, untuk yang soalan A ni, selesaikan persamaan linear berikut. 12 tolak 3P sama dengan 15. So, macam mana? Negatif 3P sama dengan 15 tambah 12. P sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Okay, lambat-lambat sikit. 12 ni jadi apa? Tak, tolak 12. Tolak 12. Lepas tu kamu dapat? 3 P. Okay, so P ni sama dengan yang sini 3 kan? Yang negatif 3 ni saya pindah ke sebelah kanan dapat apa? 3. Bahagi negatif 3. So akhirnya jawapan dapat? Faham tak? Okay, cikgu lambat sikit tak apa. Cikgu lambat sikit. Okay. Macam ni. So negatif 3P ni saya salin balik. Sama dengan 15 tolak 12 kita dapat 3 kan? Betul tak? So maksudnya negatif 3P tu sama dengan 3. So sekarang kita nak cari P saja. So P tu sama dengan apa? Sebelah kanan kita memang ada 3 lah. So negatif 3 ni saya pindah ke sebelah kanan, dia jadi bahagi negatif 3. So 3 bahagi negatif 3, positif negatif kita dapat negatif. 3 bahagi 3 kita dapat? 1. Ya. So jawapan kita P tu sama dengan negatif 1. Itu je. Okay. So sekarang kita tengok soalan P pula. Macam mana? Yang ni senang kan? Okay. Nak cari X. Sebelah kanan ada negatif 9. Tambah 3 pindah jadi tolak 3. So apa jawapan kita? Negatif 12. Bagus. Negatif 12. Okay. So sekarang kita tengok bahagian C. Nak macam mana buat dah soalan ini. Dia ada banyak cara tau sebenarnya. Okay, ada banyak cara. Depends on kamu nak buat cara macam mana. Okay. Siapa nak cuba untuk soalan ni? Okay. Cikgu showkan dua cara juga Okay. Cara yang pertama yang macam contoh yang bagi kamu kan. Okay. Cara yang pertama adalah bila kita nampak kurungan saja. Okay. Kita boleh darabkan 2 tu masuk, negatif 2 tu masuk ke dalam. So kamu akan dapat negatif 2M. Okay. Lepas tu negatif kita dapat positif. 5 darab 2 kita dapat 10. Sama dengan 7. Okay. Dan lepas tu negatif 2M ni sama dengan 7 tolak dengan 10. Ini saya rasa kamu semua tahu kan?
So negatif 2M sama dengan negatif 3. So jadi jawapan kita M tu sama dengan negatif 3/2. Maksudnya sama dengan negatif 1 dan 1/2. Okey, ini cara pertama. Okey, ada lagi tak cara yang kedua macam mana? Kalau saya tak nak darab masuk, macam mana? Kita kena tanggalkan satu demi satu. Sebab kita nak cari M saja kan, betul tak? So maksudnya, di sebelah kiri ni ada apa benda yang berlebihan. Negatif 5 ni dengan negatif 2 ni, betul tak? So maksudnya kita kena pindahkan negatif 2 dan negatif 5 ini. So macam mana saya nak pindahkan? Okey, ingat lah, kita tak boleh pindah yang paling dekat. Kita kena pindah yang benda yang paling luar dulu. So kat sini negatif 2 tu di luar kurungan, maksudnya saya kena pindah negatif 2 ni dululah. So kita boleh, cikgu boleh bagi satu umpama, yang M ni dia macam duit kita tau. Dan duit kita ni kita simpan di dalam peti di bilik kamu. Okay, let's say kamu simpan dalam satu peti ya. So bila kamu nak ambilkan duit ni, kamu nak cari duit ni, first of all, kamu kena masuk rumah dulu kan. Lepas masuk rumah, kamu nak masuk bilik dulu. Barulah boleh buka peti tu, dapatkan cash kamu, betul tak? So maksudnya, kalau kamu nak buka, okay, kamu nak buka kurungan semua tu kan, kamu kena settlekan benda yang luar dulu. Barulah kamu boleh masuk ke dalam dapat cari M. Jadi, yang paling luar tu adalah negatif 2. Okay, adalah negatif 2. So, kalau saya nak cari M tu, cara yang pertama, okay, saya kena pindah yang negatif 2 ini. Okay, so sekarang saya guna cara yang kedua, dia macam mana? So, kalau saya pindah negatif 2 ni sebab sini darab, so saya pindah ke sini dia jadi bahagi. So, M tolak dengan 5, kalau saya pindah negatif 2 ni kan. So, saya akan dapat 7 bahagi negatif 2. Dan lepas tu saya nak cari M. So, M tu sama dengan negatif 7/2. Okay, tolak 5, pindah ke kanan jadi tambah 5. Dan kat sini sebab penyebut dia tak sama. So, saya kena samakan dia. So, sini penyebut dia macam ada 1 kan. So, kita nak samakan dia, maksudnya kedua-dua kita kena darab dengan 2. Bawah kena darab 2, atas kena darab 2. Barulah kedua-dua penyebut akan jadi 2. So, kita akan dapat tolak 7 tambah dengan 5 darab 2 dapat 10. So, bahagi dengan 2. So, akhirnya kita akan dapat negatif 7 tambah 10, kita dapat negatif 3 bahagi 2. Sama juga dengan negatif 1 dan 1/2. Nampak tak? Kita ada dua cara. Depends on kamu nak guna cara pertama atau nak guna cara kedua. Okay? Asalkan kamu faham. Yang mana satu kamu rasa lebih senang dan lebih cepat, nah, kamu boleh gunalah. Okay, depends on you. Okay, untuk soalan D macam mana? Okay, siapa nak cuba soalan D? Kembangkan dulu. So, kalau kamu kembangkan, kamu dapat jawapan apa? P tambah 20 sama dengan 9. Ya, bagus. 20. 4 darab 5 dapat 20 sama dengan 9. So, sekarang lepas tu kita nak buat apa? Negatif 4P sama dengan 9 tolak 20. Ya, okey. Lepas tu, nah sini tak cukup saya tulis tu. Okey. Lepas tu apa yang kamu dapat? Negatif 4P tu sama dengan 9 tolak 20 tu dapat apa? Negatif 11. Yes, negatif 11. So, akhirnya P sama dengan? Negatif 11 bahagi negatif 4. Ya, bagus. So, negatif dah jadi positif. So, kita fokus sajalah. 11/4 tu kita boleh dapat apa? 2/3 per 4.
Ya, okey. Kita boleh check dengan guna cari dengan bentuk bahagi ya. 11 tu bahagi dengan 4. So kita tahu 2, 4 kita dapat 8. So kita ada baki 3 lagi. Betul tak? So bila kita nak tulis jawapan tu 2 dan 3 ni baki kan? 3 daripada 4. So kita tulis 2 dan 3 per 4. Okey, itulah jawapan kita. Tenang saja kan? Okey, Okay, so tengok bahagian E tu macam mana? Kembangkan. So dapat jawapan 3 darab 2 dapat? 6R tolak 21 sama dengan 3. Okey, bagus. So akhirnya 6R sama dengan 3 tolak pindah ke sini jadi tambah 21. So 6R dapat Negatif 18. 24 kan? So R tu sama dengan kenapa dapat negatif? Tolak. Pindah ke sini dapat tambahkan. Selepas tu 24 bahagi 6. So dapat 4. 4. Senang je. Okey. Soalan F. 8. 8. Senangnya ini kan. 2 darab ke atas dapat 8. Okey. Selepas tu untuk yang G ni macam mana? Wah, ni lagi senang. Sama senang. Negatif 50. Ya, negatif 5. Tak perlu tulis pun kan. Kita tahu 10 darab negatif 5. Okey. So sekarang H tu macam mana? Nah, ingat nah, kita nak cari X So apa yang kamu kena pindahkan dulu? 6. 6, okey. Boleh tak saya pindah yang negatif 4 ni dulu? Boleh atau tak boleh? Tak boleh ya. Kena pindah yang 6 dulu. Mengapa? Sebab 2X tolak 4 tu adalah the whole thing. So mereka ada di tingkat yang sama, betul tak? Kalau kita nak asingkan dia, atas tu tingkat atas, bawah tu penyebut tu tingkat bawah. So kita mesti ingat bila kita nak pindah kanan kiri tu kan, kita kena bagi dia jadi satu baris dulu. Maksudnya kita kena buat darab silang dululah. So 6 tu kita kena darab ke atas. So kita akan dapat 2X tolak 4 sama dengan 42. So lepas tu 2X sama dengan 42. Tolak 4 pindah ke kanan dapat tambah 4. So kita dapat 46. Tapi yang 46 ni adalah 2X sama dengan 26. Kita nak cari X. Betul tak? So X tu sama dengan 46 bahagi 2. Kita dapat 23. Okay? Dalam peperiksaan kamu tekan kalkulator lah. Okay? Kalau kamu boleh kira dengan cepat, bagus. Kalau kamu rasa tak okay, tak ada yakin, tekan kalkulator. Asalkan kamu dapat jawapan yang betul. Okay? Okay, soalan I. Cikgu nak kamu semua cuba sendiri sekarang. Kalau dah siap jawapan, kamu boleh tulis dalam chat box kita. Saya nak tengok jawapan apa. So apa yang kita nak cari kat sini tu Y. Okay, kamu boleh cuba sendiri sekarang. Jawapannya Jawapan apa? negatif 22. Negatif 22. Saya tak tahu lagi sebab saya tak buat lagi. Negatif 22. Saya tulis dulu. Okey, ada tak jawapan yang lain? Atau adakah yang sokong jawapan ni? Fazli dapat jawapan apa? Negatif 22, sir. Sama juga. Okey. Okey, dua orang dapat jawapan yang sama dah. Syahada, Zafi, Aiman dapat jawapan apa?
Kita tunggu lagi jawapan. Ada lagi tak? Samsul, jawapan kamu apa? Daniel, what's your answer? Ada buat tak? Jangan Tengah just buat. tunggu. Jangan just tunggu jawapan saja. Kena buat sendiri ya. Sebab kalau tak, kamu dengar saja. Saya dapat 30. Haha. Okey, tak apa. Dapat jawapan yang berbeza. It's okay. Asalkan kamu nak ada cuba kan. Tapi kena tahulah mengapa kita jawapan kita berbeza dengan orang lain. Okey? Yang kalau jawapan kamu yang betul tu, kamu kena kaji juga. Mengapa kawan kamu salah? Dia salah di mana? Sebab mungkin dia try kan. So benda yang tu mungkin kita akan kesilapan tu mungkin dalam peperiksaan kita akan buat benda tu juga. So kita kena berhati-hati. Okay? It's okay kalau kamu dapat jawapan yang berbeza. Tapi ini latihan saja kan, ini bukan exam. Tapi dalam exam tu kamu kena berhati-hati lah. Okay, so first kita buat apa? Bahagi dua, cikgu dah cakap kita kena buat bagi dia macam satu baris dulu kan. Kalau ada tingkat atas, tingkat bawah, kita tak nak. Kita nak satu tingkat saja. So yang dua ni kita darab ke atas. So kita dapat salin balik lah yang tingkat atas tu. Tolak Y, negatif Y tambah dengan 4 sama dengan 2 darab 13. So kita dapat 26. Okay, 26. Lepas tu, tambah 4, saya pindah ke sebelah kanan, saya dapat negatif Y sama dengan 26 tolak dengan 4. Jadi, saya akan dapat 26 tolak 4, saya dapat 22. Tapi 22 ni adalah negatif Y. Apa yang saya nak cari tu? Y. Okay? So, negatif Y, bila saya pindahkan negatif ni ke sebelah kanan, saya dapat negatif 22. Okay, bagus. Okay? Jawapannya Y sama dengan 22. Okey, faham tak mengapa yang negatif Y tu sama dengan 22 ni dia akan jadi positif. Yang ni positif ni jadi negatif. Sebenarnya kamu juga boleh ada dua konsep lah. Okey, yang tolak Y ni kalau kamu pindah ke kanan dia jadi Y kat sebelah kiri. Yang 22 ni kamu pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif 22. So negatif 22 sama dengan Y, maksudnya Y sama dengan negatif 22. Ini cara pertama. Kalau kamu nak faham dengan cara macam ni, negatif Y tu maksudnya negatif 1Y sama dengan 22. Kalau kamu fikir macam ni, negatif 1, kamu nak pindahkan negatif ini ke bawah, kamu akan dapat Y tu sama dengan 22 bahagi dengan negatif 1. Jadi kamu dapat negatif 22. Dua benda yang sebenarnya, ini kamu anggapkan dia sebagai tolak. Ini kamu anggap dia sebagai negatif 1. So, dua-dua cara boleh juga kamu akan dapat jawapan yang sama, negatif 22. Tak salah. Okay, ya? Okay, untuk soalan yang akhir sekali, macam mana? 106. 106, sir. Okay, wah, pandainya. Okay, cepat. Okay, so tengok 4 darab ke atas. Okay, M tolak 6, kita dapat 4 darab 25, kita dapat 100. Kan? So, M tu sama dengan 100, tolak pindah ke kanan, kita dapat tambah 6, dapat 106. Itu je. Senang kan? Okay. Semua dah siap? Dah. Set. Okay. Cikgu tunggu. Semua kena buat ulang kaji ya. Video yang cikgu post tu, kamu boleh tengok balik. Kalau kamu ada benda yang tak faham kan? Okay, bila kamu tengok yang video yang cikgu rakam tu, ada benda yang tak faham, kamu boleh replay balik, dengar, tengok. Faham tak? Kalau tak faham,
Atau kamu rasa macam ada masalah sikit, kamu bolehlah message cikgu. Okay, atau boleh post dalam WhatsApp group kita. Okay, ingat bila cikgu send message dalam WhatsApp group tu, jangan ignore saja, kena tengok. Okay? Sebab memanglah saya rasa lepas PTPR ni, bila kamu balik KB nanti, saya rasa dah nak start nak exam dah. Memang kita tak ada masa nak buat ulang kaji pun. Okay? Sebab saya dah send jadual tu kat WhatsApp group kita dah kan? Okay, kalau kamu tengok betul-betul, penilaian akhir kita ada di bulan Ogos. Okay, sekarang dah bulan 6 dah. Dah siap semua? Dah siap belum? Dah. Dah. Okay ya. Sir. Ada soalan? Sir, any tips? Hello? Hello, sir. Any tips, sir, for exam? What? Tips. I cannot hear clearly. Dia kata tips. Tips mana ada tips? Yang tu dia macam SPM tau. Yang penilaian akhir tu dia macam SPM. Sebab yang masih ingat tak cikgu cakap SPM tu kamu dah bahagi kepada 4 STEM dah. So setiap STEM tu kamu akan ada exam. Dan itulah maka tu yang kredit tu kamu akan masuk dia jadi satu dalam dia akan jadi CGPA kamu kan. Lepas tu dia akan campur semua. Lepas tu dapatlah result kamu. Maksudnya setiap STEM, setiap semester kamu ada exam tau. Dan sekarang kamu bukan menduduki peperiksaan SPM dah. Kamu menduduki peperiksaan SVM. Dan kamu bahagi kepada 4 kali. So mana ada tips? Okay yang tips tu tenang je. Kamu belajar apa yang cikgu ajar. Oh, okay. Okay So kita teruskan. Okay, lepas tu saya rasa cikgu nak ajar habis semua dulu. Lepas tu kalau ada masa cikgu boleh buat kelas tambahan dengan kamu semua. Kita akan buat soalan pasir ke macam mana ke. Tapi asalkan yang basic ni kamu kena belajar dulu. Kalau basic ni tak okay, yang soalan yang susah tu susah lah nak buat. Okay? Jangan give up. Okay? So next kita pergi contoh yang ketiga. Yang ini senang jugalah. Okay? Saya rasa boleh terus tengoklah soalan. Jom mahir 5. Okay? So, kat sini, tadi kita dalam persamaan kita hanya satu, hanya satu pemboleh ubah saja kan? Kalau P tu dia muncul sekali saja. Tapi dalam jom mahir 5 ni, kamu nampak, sini ada P, sini ada P lagi. So, macam mana? Rasanya macam susah kan? Sebenarnya tak. Okay, kita buat benda yang sama saja. Tapi sebelum tu kita kena buat satu step. Okay? Satu step lagi. Iaitu step apa? Kamu mesti ingat kita kena buat grouping. Kalau kamu buat grouping saja, walaupun kamu nampak ada 2 P kat sini, nanti kamu boleh settlekan P tu jadi 1 P saja. Okay? So macam mana? Okay, first of all, kita nak buat grouping dulu. Sini ada 5 P, sini 6 P. Okay, so kalau saya nak kumpulkan P, saya boleh pindahkan 5P ni ke sebelah kanan. So, di sebelah kiri saya ada 1 sama dengan 6P. Dan sebab saya buat grouping kan, tambah 5P ni saya pindah ke sebelah kanan. Dia akan jadi tolak 5P. Okay, so saya boleh buat sekarang lah. 1 tu sama dengan 6P tolak 5P dapat jawapan 1 P, betul tak? So jangan stop kat sini ya bila kita buat. Bila kamu dah dapat jawapan 1 sama dengan P. Sebab jawapan yang kita nak tu P tu sama dengan apa? Bukan 1 tu sama dengan apa. So normally bila kamu dah habis, kamu kena tulis lagi P tu sama dengan 1 macam ni. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. So kalau boleh, try juga soalan B macam mana. So first step, apa yang kita nak buat? Kita kena Grouping.
grouping, kumpulkan. Okay. Satu bahagian tu number, satu bahagian tu ada pemboleh ubah yang sama. So buat grouping. So obviously lah yang tolak ni, sebab saya nak dapat yang jawapan yang positif kan, saya pindah ke sebelah kanan. Yang dua ni saya pindah ke kiri. So bila saya pindah buat grouping nanti, sebelah kiri saya dapat 17 tolak 2. Sebelah kanan tu 7K. Tolak pindah dapat tambah 8K. So sekarang 17 tolak 2 saya dapat 15. Sama dengan 7K tambah 8K. So jawapan apa yang dapat? Negatif 1. Aha. Mengapa dapat negatif? Ada. So sini 7K tambah 8K dapat 15 kan? So kita dapat K Ya. tu kita tahu 15 bahagi 15 dapat 1. Okay, macam tu. Okay. Tapi mungkin ada juga pelajar dia buat cara macam ni tau. Mungkin dia buat macam ni. Tak salah. Tapi kamu kena berhati-hati dengan negatif positif tu lah. Kalau tak nanti kamu dapat jawapan negatif. Okay, mungkin dia pindah K tu dia nak kumpul di sebelah kiri. Okay, macam mana? So yang ni di sebelah kiri memang ada negatif 8K dah. Lepas tu tambah 7K ni dia pindah ke kiri, dia dapat tolak 7K. Sama dengan kanan memang ada 2. Lepas tu 17 ni dia pindah ke kanan. Jadi tolak 17. So akhirnya tolak 8, tolak lagi 7 maksudnya kamu negatif 15. Hutang 15. Betul tak? 15K. So lepas tu 2 tolak 17 kamu dapat negatif 15. So sekarang kamu nak cari K saja. So negatif 15 bahagi dengan negatif 15. Sama jugalah. Negatif positif. 15 bahagi 15 dapat 1. So sama juga kita akan dapat positif. Kalau kamu dapat negatif, maksudnya kamu try lah. Okay, yang negatif tu mungkin kamu ignore ke, kamu tak tengok dia punya, okay. Kamu dah ignore dah fungsi untuk negatif tu. Okay, tak susah kan? Okay, kalau tak, kita tengok soalan C. So macam mana kita nak buat soalan C ni? Boleh tak kita terus buat grouping? Kembangkan dulu. Ya, bagus Putri. Okey, kita kena kembangkan dulu. Barulah kita boleh nampak dia macam satu baris kan. So, 5 darab 3 kita dapat 15x. 5 darab 2, 5 darab 2 kita dapat 10. Sama dengan 9x tolak 2. Dan lepas tu cara tu dah sama dengan tadi. Kita nak buat grouping. Okey, sebelah kiri kita ada 5x. 9x pindah ke kiri, tolak 9x. Di sebelah kanan, memang ada negatif 2. Dan yang kiri tambah 10 tu, bila saya pindah ke sini dapat tolak 10. So akhirnya, apa yang kita dapat? 15 tolak 9 kita dapat? Betul tak? 6x. 6x. Sama dengan tolak 2 tolak 10. Negatif 2 tolak 10. 12. Negatif 12. Ya, kena negatif 12. Sebab kamu hutang orang RM2, hutang lagi RM10. Memang kita hutang lagi kan. Kalau kamu cakap RM12, maksudnya bila kamu pinjam duit dengan kawan kamu kan. Pinjam RM2, pinjam RM10. Akhirnya, kamu ada RM12 lagi. Mana betul? Kan kita hutang lagi 12. Okay, so tekan pula. So akhirnya jawapan kita X tu sama dengan X tu sama dengan Negatif 6. tengok baik-baik. Eh. Negatif 12 bahagi 6. So dapat 12 bahagi 6. Negatif 2. Ya. Si Data, mengapa tak dengar?
Dia kata line dia breaking. Kena cari tempat yang line tu strong. Okay. Sebab Amir susah saya juga. pandai. Sebab susah juga nak solve problem macam ni. Cari tengok di rumah kamu kan tempat mana tu line tu strong sikit. Si data. Okay. Okay, untuk bahagian D. Sir, pucu je tahu. Macam mana nak buat? Pucu je tahu. Kembangkan, betul tak? Betul-betul buka kan. Buka dulu kurungan. So, kita dapat 4H tolak 4 darab negatif, positif, negatif lah. 4 darab 5 dapat 20 sama dengan 10 tolak H. Lepas tu, kita nak kumpulkan 4H. Tolak H ni saya pindah jadi tambah H sama dengan 10. Tolak 20 ni saya pindah ke kanan, saya dapat tambah 20. So, akhirnya 4H tambah H dapat 5H. Sama dengan 30. So, H tu dapat apa? 30 bahagi 6. Okay, yes. Senang kan? Semakin senang dah, betul tak? Sir, Yes. bab yang masuk yang ni ke? Semua masuk. Dan bab ini kan, kamu kena ada quiz lagi nanti. Kan dia buku ni dia tulis semester 1, maknanya sem 1 je lah kan? Sem 2 Ya, sem 2 dah tak ada dah. Tapi kamu jangan ingat apa yang kamu belajar dalam sem 1 tu tak penting tau. Sebab ini memang basic. Matematik tu dia semua tu dia related. Faham tak? Faham. So bila nanti kamu pergi semester yang kedua atau semester yang ketiga, kamu juga akan nampak benda yang ungkapan ke, persamaan ke semua ni. Tapi dia apply di chapter yang lain dah. Kalau basic kamu tak okey, nanti kamu pergi ke semester kedua, semester ketiga, kamu akan rasa susah lah. Macam banyak benda yang kamu tak tahu. Bila dia bagi soalan, kamu nak form formula, kamu tak tahu. Nak form persamaan tak tahu. So susah lah. Oh, okay. Dia penting juga. Okay. So kalau untuk penilaian akhir bulan Ogos nanti kan, chapter pertama, chapter kedua dan chapter ketiga semua masuk. Jangan risaulah kalau ada benda yang tertinggal kan. Lepas tu mungkin cikgu akan buat kelas tambahan. Sir, bila exam? Exam bila? Exam saya bukan send itu jadual dalam WhatsApp dah. Exam pada Ogos, 16 Ogos kalau tak silap saya. Buka sekolah punya. Yang tu SVM lah. Buka sekolah. Sebab kita tak tahu bila buka sekolah lagi. Dan kalau tak buka sekolah pun, mungkin kita akan exam guna online. Kita tak tahu, dia akan ubah-ubah. So kita kena ikutlah. Tapi memang dalam minggu tu, sebab dia memang satu semester tu, berapa minggu tu dia memang dah fix. So kalau kamu tengok kalau kita tolak dengan cuti lagi, mana ada cukup 9 minggu lagi kan. Minggu ni dah habis, kita tinggal 8 minggu lagi. So kalau tolak holiday lagi, kurang lagi lah. Tu susah tau. Okay. So that's why cikgu cakap semua kelas tu jangan miss out. Kena hadir. Okay, kita sambung soalan E ni macam mana. Kembangkan juga kan. So kita dapat 13 tambah 2P sama dengan 3P tolak dengan 6. So lepas tu kumpulkan. Up to you lah kamu nak pindah 3P ke sebelah kiri atau 2P ke sebelah kanan. It's okay. Okay. Kalau untuk saya, sekarang okay. Untuk sini saya nak buat macam ni. 2P. Yang ni negatif. Yang 3P ni saya tolak 3P. Sama dengan kalau P tu saya dah pindah ke sebelah kiri. Maksudnya kanan tu ada negatif 6 lagi. Yang 13 ni saya pindah tolak 13. So
Yang sini 2P tolak 3P. Saya dapat negatif P. Jangan lupa negatif So lepas tu negatif 6. Tolak lagi negatif 13. Saya dapat negatif 19. Jadi akhirnya jawapan saya P itu sama dengan 19. Itu je. Okay, tak susah kan? Okay, soalan F2 kita nak buat macam mana? Nampak tak? Dah ada pecahan. So, apa yang kita nak buat tu? Siapa nak cuba? 5 tu naik atas jadi darab. Ya, okay, bagus. Ingat, first step kita kena buat macam mana? Kita kena bagi dia jadi satu baris. Cikgu selalu cakap macam ni. Kita buat bagi dia satu baris lagi. Kalau kamu ada satu tingkat atas dan tingkat bawah, maksudnya ada pecahan lah. Okay? Kita kena buat bagi dia satu direct, satu baris dulu. So, 5 tu darab ke atas. Okay, dan ingat bila darab tu, jangan nanti kamu darab satu saja. Kalau kamu darab, maksudnya kita kena darab the whole thing. Kamu tak boleh 5 darab 11, dapat 55. 55 tolak 2V. Salah. Sebab bila kamu nak darab tu, kamu kena darab masuk semua. Kalau tak, kamu boleh tulis macam ni lah. 13 tolak 7V. Sebab darab kan. 5 darab dengan, kamu tak boleh tulis macam ni. Maksudnya berbeza tau. Sebab kalau kamu tulis macam ni, maksud dia apa? 5 tu kamu darab dengan 11 saja. Tak betul. Sebenarnya apa yang kita nak tu, kita nak darabkan the whole thing. Semua benda ni. That's why kita kena letaklah kurungan. Okay? So, bila kamu darab, kamu kena kembangkan. Bukan darab dengan 11 saja. Kena darab juga dengan negatif 2V ni. So, apa yang kita dapat tu, salin balik. Lepas tu, 5 darab 11, 55. Okay. So, positif, negatif dapat negatif. 5 darab 2 dapat 10V. Okay. Lepas tu dah senang dah. Apa yang kita buat tu, kita nak buat grouping. Okay. So, negatif 7V. Okay. Tolak, saya pindah dapat tambah 10. Sini saya susah nak tulis. Sama dengan 55. Okay. Yang ni 13, saya pindah ke sebelah kanan dapat tolak 13. Okay. So sekarang, tolak 7V tambah 10. Maksudnya 10 tolak 7 kita dapat 3V. Okay. So lepas tu, 55 tolak 13 dapat apa? 42. Okay. So V tu sama dengan apa? 42 kita bahagi dengan 3. So jawapan dapat apa? 14. 14. Bagus. Senang saja kan? Okay. Hopefully tak ada masalah semua. Sama jugalah dengan soalan G ni. Okay. Kalau nampak saja bahagi, kita kena darabkan dulu. Okay. Jadi dia satu baris. So kalau satu baris tu, saya boleh tulis lah 5X tolak dengan 2 sama dengan, ingat 3 ni bila kita darab masuk, bukan darab 2 saja, kena darab dengan X juga. So kita akan dapat 3 darab 2 dapat 6. 3 darab negatif X tu dapat negatif 3X. Okay. So akhirnya kita pindah. So sini dapat 5X. Tolak pindah sini dapat tambah 3X sama dengan 6. Tolak 2 tu pindah tambah 2. So kita dapat 8X sama dengan 8. So akhirnya jawapan X tu sama dengan 1. Sebab 8 bahagi 8 dapat 1. Okay. So sekarang kita nak tengok soalan H. Dan soalan H ni kena berhati-hati. Sebab mengapa? Nampak tak ada negatif kat luar kat situ? Ada Nampak. satu kurungan. So kalau dia letak negatif, lepas tu ada satu kurungan, kamu nak buat macam mana? Kena kembangkan. Ya, betul. Negatif tu kamu kena masukkan dulu.
Kebanyakan pelajar dia kalau dia tak kembangkan yang ni tambah P tu nanti kamu akan jadi positif lah, salah lah. Ingat, kalau ada kurungan kamu kena kembangkan. Maksudnya negatif ni bukan negatif 3 saja. Kamu kena negatif P. So apa yang kamu dapat, kamu akan dapat macam ni. Negatif 3, negatif, positif, negatif P. Lepas tu 2 ni kita kena kembangkan kan? Bukan kembangkan. Darab silang, kena darab ke atas. 2 darab 6 kita dapat 12P. Lepas tu boleh tak saya tulis tolak 1? Salin balik, betul tak? Macam ni, betul tak? Tak. Tak, ingatlah sebab sebenarnya kalau kita buat lambat-lambat kan. Kalau kita buat step by step, dia memang macam ni kalau kamu nak tulis. 2 tu dia kat luar. 2 kat luar. Lepas tu kat sini tu 6P tolak 1. Maksudnya kita kena darabkan 2 tu ke 6P dan ke negatif 1. So kamu akan dapat macam ni sebenarnya. 12P tolak 2. Barulah kita pindah ke kanan dan ke kiri. Okey, untuk yang ni ya, kamu tengok. Kalau 12P ni saya pindah ke sini, dia akan jadi negatif. Untuk saya kan, negatif ni lebih baik saya pindah ke kanan. So, saya akan dapat nombor di sebelah kiri. So, sini tolak 3. Tolak 2 tu saya pindah, dapat tambah 2. Sama dengan 12P. Tolak P ni saya pindah ke sebelah kanan, dapat tambah P. Sebab tambah tu lebih senang nak buat kan. Okay. So negatif 3 tambah 2 saya dapat negatif 1. 12P tambah P tu saya dapat 13P. So akhirnya jawapan tu apa? Tak boleh tulis. Tak boleh tulis. So akhirnya jawapan apa? P tu sama dengan? Sama dengan apa? Negatif 13. Okay. Kena berhati-hati. Di sebelah kiri ada negatif 1. So, jawapan? 14. Bukan. Ini 13P tu maksud apa? Darab, betul tak? Kalau darab tu kita kena pindah ke darab. sebelah kiri, kena bahagi. So, kita akan dapat negatif 1/13. Macam ni. Oh. Faham, Masih ingat faham. tak soalan tadi tu 13P tu sebenarnya dia bukan tambah 13. Dia tu darab 13. P tu darab dengan 13. So bila kamu nak pindahkan 13 tu, kamu kena pindah darab jadi bahagi. Okay? Dan jangan ignore negatif ni lah. Selalu negatif tu sangat kasihan tau sebab banyak pelajar tu dia ignore saja. Kalau ada negatif dia buat tak nampak aja. So dia tak tulislah negatif. Kasihannya, betul tak? Okay? So ingat dalam otak kamu selalu nampak negatif saja kamu kena berhati-hati sebab banyak pelajar akan cuai benda tu. Okay? So kita tengok soalan I macam mana. Ni kena kembangkan kan, Sen? Yang mana satu? I. Betul, kena kembangkan sebab ada bracket kan. So kita kembangkan dapat 4 darab 8 kita dapat 32. So apa beza groupings dengan kembangkan? Okey, apa perbezaan grouping dengan kembangkan? Kalau kembangkan maksudnya, okey, bila kamu nampak kurungan tu, kamu susah tahu sebab ada 4 kat luar tu, dia maksud darab. So kalau kamu nak nak settlekan dia, kamu kena darabkan ke dalam dulu. Barulah kamu baru clear, tak ada kurungan kan? Kamu kena buka kurungan, baru boleh settlekan. Okay? So kamu tengoklah. Okay, sekarang kita darab dulu. 4 darab 8 dapat 32. Tambah dengan 4 darab F, kamu dapat 4F. Inilah cara apa? Cara kembangkan. Sekarang kamu nampak lebih senang tak kan? Lebih senang daripada tadi 4 ada kurungan 8 tambah F. Betul tak? So inilah proses kembangan. Okay? So nanti kita dah settlekan semua, barulah kita nak kumpulkan. Okay? Barulah kita nak buat grouping. Ini proses kembangkan saja.
Okay, so first yang 4 ni kena darab ke atas juga. So kita dapat 4 darab 2 dapat 8F. Lepas tu jangan lupa 4 nak darab dengan 3 juga, negatif 12. Okay, so dan sekarang inilah soalan yang kamu tanya. Apakah grouping? Apakah maksud grouping? Maksud grouping tu, bila kita nak settle dah. Tadi kita hanya nak buat bagi dia macam satu baris. Atau kita nak buat bagi dia nampak lebih clear sikit. Sebab kalau kamu ada kurungan tu, kamu nak pindah pun susah, betul tak? Nah, contohnya tadi, 8 tambah F. Boleh tak kamu pindah terus 8 ni? Boleh tak kamu pindah F ni? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab dia macam tersangkut. Maksudnya, kalau kamu imagine kurungan tu macam satu rumah. Okay? Kalau kamu nak keluar, kamu tak keluar rumah, kamu nak pindah F ni, susah lah. Betul tak? Kamu nak pindah, kamu kena alihkan kurungan ni, buka kurungan ni, F tu baru boleh jalan ke sana ke sini. Kalau tak, dia macam terkurung dalam satu sangka ke terkurung dalam bilik tu. Okay, kamu kena buka pintu dululah. Maksudnya macam ni, kembangkan. Okay, so lepas kamu kembangkan, dia dah senang dah. Maksudnya kamu dah boleh pindah ke sana ke sini. Betul tak? So macam mana? Barulah kita buat grouping. Sekarang kita kena buat step grouping. So first step, kita buat kembangkan dulu. Kena buat darab silang. Sebenarnya darab silang ni, darab ke atas ni memang kembangkan juga. Kita boleh tulis dalam bentuk ini. 4 darab 2F tolak 3. Dan 4 ni darab ke dalam. Okay? Dan bila kamu dah buka yang ini kan. Dah buka dah. Dah buat kembangan dah. So kamu boleh pindah ke sana ke sini. Lepas tu kita lah buat grouping. Okay? So nak group macam mana? Based on kamu sendiri. Okay? Kamu punya pemboleh ubah nak di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kamu kena berhati-hati saja dengan positif negatif tu saja. Okay? Kalau untuk soalan ni, 4 lebih kecil daripada 8. So saya pindahlah 4 ke sebelah kanan. So sini sebelah kiri memang ada 32. Tolak 12, saya pindah ke sini tambah 12. So, di sebelah kanan memang tak ada 8F. Tambah 4F tu saya pindah jadi tolak 4F. Okey, nampak tak? So, dengan ini, kita boleh buatlah 32. Inilah panggil grouping. Inilah maksud cikgu grouping. Betul tak? Mengapa saya panggil grouping? Sebab pemboleh ubah tu saya letak di sebelah. Benda yang tak ada kaitan tu, nombor tu saya letak di sebelah kiri. Okay? So sekarang kita boleh settlekan sebab sebutan yang sama kan. 32 tambah 12 dapat 44. Okay? Lepas tu 8F tolak 4F. Saya dapat 4F. Jadi saya boleh dapat F sama dengan 44 bahagi 4. Kita dapat jawapan dia 11. Okey, bagus. Senang kan? Okey, soalan J tu macam mana? Sama juga, okey. Nah, nampak kembangkan. Okey, darab silang dululah yang ni. 3 darab yang darab ke atas kita kena kembangkan. So kita dapat jawapan 2A. Yang ni sebelah kiri kita salin balik dulu. Okey. So 3 darab 5 kita dapat 15. 3 darab negatif 4. Negatif 3 darab 4. 12A. So kita dah jadikan dia satu baris. Dan sekarang kita boleh pindah ke kanan ke kiri dah. Betul tak? So bila kita nak pindah tu, of course kita nak buat grouping. Okay. So, nah kat sini nampak tak? Kalau negatif, bila negatif, ini nilai yang banyak, saya pindah ke kiri lah lebih senang. Jadikan dia positif. Nanti kira tu lebih senang. Negatif 12 saya pindah ke kiri dapat 12A. Kat sini memang ada tolak 2A dah. Di sebelah kanan ada 15. So tolak 5 pindah ke kanan dapat tambah 5. Okay. So akhirnya sini 10A. 15 tambah 5 dapat 20. So A dapat jawapannya 2. Okey tak? Okey. Senang kan? Nah.
Sebenarnya senang saja. Ingat, okey, kalau boleh kembang, kita kembangkan. Okey? Kalau kita nampak saja pecahan, kita kena macam mana? Buat bagi dia satu baris. Kena darab ke atas. Okey? Darab silang lah. Darab ke atas. Okey? Kadang-kala dia akan ada macam ni tau. Dia bukan di sebelah saja. Mungkin kat sini dia akan letak A4. Macam mana kamu nak buat kalau nampak dua-dua pun pecahan? Sebelah kanan, sebelah kiri pun pecahan. Macam mana? Kalau soalan dia lah, kalau dua-dua pun pecahan, macam mana kamu nak settlekan? Kembangkan ke sir? Ataupun grouping? Kembangkan. Macam mana kamu nak kembangkan? Darab silang. Ya, betul. Darab silang. 3 darab ke atas, kembangkan dia. 4 tu darab ke atas, kembangkan dia. Macam ni. Barulah lepas tu kamu akan dapat jawapan satu baris saja. Kalau satu baris saja, kamu boleh pindah ke sana ke sini dah. Kamu buat grouping. Itu je. Okay? So tak susah. Okay? Benda ni dia tak susah. Okay, semua dah siap? Sudah. Mhm. Saya siap dah. Saya siap dah. Siap dah. Dah. Okay. Bagus. Okay. Happy-nya hari ni saya. Okay. Yang ini menyelesaikan masalah melibatkan persamaan linear. Boleh teruskan? Boleh? Sebenarnya dia tak susah tau soalan ni. Jom kita terus tengok. Yang ni kamu tengok sendiri. Okay, kamu boleh tengok sendiri. Kita terus masuk soalan macam ni. Susah tak jom mahir 6 ni? Kita hanya apply apa yang kita belajar tadi tau. Kalau soalan penyelesaian masalah, buat macam mana? So first, kita kena form dulu persamaan dulu, betul tak? Kita kena tengok dulu persamaan tu macam mana. Lepas tu barulah kita nak cari nilai tu, nilai Y ke, nilai panjang ke atau macam mana. So kita kena tengok kehendak soalan. Okay? So kita tengok soalan, jom mahir ke-6 nombor 1 ni. Dia cakap, raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Nah, dia bagi segi 4 tepat lagi. Okay? So kalau nampak saja segi 4 tepat, kita dah tahu dah. Sisi yang bertentangan tu mesti sama. So sini kalau dia Y tambah 6, sisi di pertentangan dia juga sama. Okay? So dia cakap jika perimeter, dia guna perimeter lagi. Segi 4 tepat itu ialah 70. Nah sini boleh tak kamu form formula? Ialah 70. Maksud apa? Sama dengan 70. Nah, sama dengan 70. Apa tu sama dengan 70? KM. Perimeter tu maksud apa? Tambah semua. Tambah. Betul. Okey, tambah semua. Maksudnya 3Y tambah 1 ni tambah dengan 3Y tambah 1. Lepas tu tambah lagi Y tambah 6. Tambah lagi Y tambah 6. Macam ni. Bukan saja 2. Okey, ingat lah. So, kita dapat sama dengan sama dengan yes. Maksud saya tambah lagi 6 tambah ikut sisi kau. Ya. Perimeter tu maksudnya semua sisi dia. Jumlah sisi dia berapa? Jumlah panjang. Macam bila kamu nak buat apa? Nak buat fencing lah. Okay? Maksud kamu nak buat pagar. Okay, bila kamu ada satu tanah kan, kita boleh apply dalam situasi sebenar tau. Okay, mungkin kamu ada satu dusun. Mungkin satu hari nanti kamu kaya kan. Kamu nak beli satu land. Lepas tu kamu takut orang masuk. Sebab dusun kamu banyak durian kan. Kamu takut orang akan masuk curi durian kamu. Kamu nak buat macam mana? Kamu Buat nak pagar. buat pagar. Buat pagar. Tapi buat pagar tu macam mana? Kamu tak ukur kah? Kamu boleh terus saja nak buat pagar tak? Kamu kena ukur dulu, betul. Kamu kena tahu, okay, ini orchard, let's say lah, ini dusun kamu. So, kamu kena tahu lah, dusun kamu tu, dia punya panjang berapa, lebar tu berapa, kamu kena tahu. Okay? Lepas tu, kita kena cari perimeter dia, panjang sisi dia semua tu. Barulah kita tambah semua, dapatlah. Kita tahu, oh, berapa panjang pagar yang saya kena buat tu. Okay? Panjang tu berapa, lebar tu berapa, tambah semua. Itulah kita panggil perimeter. Okay? So kat sini, soalan nak tanya, berapakah panjang
segi empat tepat itu dalam cm. Okey, kena berhati-hati ya. Sebab segi empat tepat ni kita tahu kita ada panjang, kita ada lebar. Panjang tu maksud sini sampai sini. Inilah panjang. Okey? So tak apa, kita tengok dulu. Kita form formula dulu. Apakah formula kita? Panjang darab lebar. Yang tu luas. Tu luas. Okey. Yang tu luas. Panjang darab lebar tu luas. Soalan bukan cakap luas. So dia cakap perimeter saja. So kita tambahkan semua dulu. Kita form formula macam soalan tadi lah. 3y tambah 1 tambah dengan 3y tambah 1. 2 kali kan? Kamu boleh darab 2 juga. Sama juga. Kalau tak, kamu tambah 2 kali lah. Lepas tu tambah dengan y tambah 6 tambah dengan y tambah 6 sama dengan 70. Okey? Lepas tu kita kena buat grouping. Masih ingat tak? Okey, kalau kamu dah cepat, kita hanya tengok kat sini saja. Ada 1 3y, 3y. 3y tambah 3y dapat 6y. 6y. 6y tambah 1y lagi 7y. 7 tambah 1 lagi 8y. So kamu tulislah 8y. Okey? Lepas tu yang nombor tu macam mana? 1 tambah 1 dapat 2. 2 dapat tambah lagi 6 dapat 8. Okey? 8 tambah 6 lagi dapat berapa? 14. Betul tak? Sama dengan 70. Nah, nampak tak sekarang ni kamu dah dapat apa? Kamu dah dapat persamaan dah. Step pertama kamu dah siap. Okay? So next kali, kamu kena berhati-hati. Soalan ni nak tanya apa? Berapakah panjang? Panjang tu apa? 3y tambah 1 tu panjang kita kan? Ya. Ini kita panjang. Yang bahagian sini kita panggil lebar. So nak panjang saja. 3, maksudnya kamu kena carilah 3y tambah 1 tu berapa cm? Boleh cari tak? Kamu tak tahu F tu berapa, betul tak? Betul. So jadi kita kena guna yang ni lah. Formula yang tadi kamu form. Yang 8y tambah dengan 14 sama dengan 70 itu. Boleh tak kamu guna formula ini, persamaan ini untuk carikan y? Boleh. Okay, so macam mana? 70 tolak 14. Okay, so 8 buat macam tadi kan? 8y tu sama dengan 70 tolak 14. So kamu akan dapat 8y tu sama dengan 70 tolak 14 tu berapa? 56. 56. So y tu sama dengan apa? Oh. 56 bahagi dapat? 7. 7 cm. Maksudnya sekarang kamu dah tahu tu y tu sama dengan 7. Betul tak? Okay? So tapi bukan soalan ni dia panggil kamu cari y tak? Dia bukan panggil cari y kan? Tapi kita kena ada maklumat ini untuk dapat cari apa? Sebab soalan dia panggil kita cari panjang. Panjang. Panjang tu sama dengan 3y tambah 1. Betul tak? So Betul. tadi kita tak tahu y tu berapa. Tapi sekarang kamu dah kira dah. Tahu tak? 7 tu berapa? 7 pula. Y tu berapa? Y tu 7 kan? So kita masukkan y ni menjadi 7. So kita dapat 3 darab dengan 7 tambah 1. 3 darab 7 dapat 21. Tambah 1. So akhirnya, tak cukup saya tulis kat sini. 21 tambah 1 kita dapat 22 apa? cm. So panjang kita adalah 22 cm. Okey tak semua? Okey. Okey. Kalau okey kan? Okey, sekarang dah hampir pukul 11 dah. Okey. So soalan yang last kali, soalan kedua ini,
Okay, cikgu nak kamu semua buat sebagai homework. Soalan ini saja. So kamu cubalah, okay? Tak nak, cikgu tak nak macam ni ya. Takut silap lepas tu tunggu jawapan. Tak nak. Cikgu tak nak macam ni. Cikgu nak kamu cuba. Walaupun jawapan salah, it's okay. Asalkan kamu cuba. Sebab memang kita nak learn from mistake. Matematik memang macam ni. Kalau kamu tak cuba tu susah lah. Okay? Kamu dengar saja tu, kamu tak buat sendiri tu susah. Kamu nak improve tu susah. So, hari ni senang saja. Semua dah siap dah kan? Dah tulis habis soalan pertama? Sudah. Okay, saya nak out dah. So, sekarang Okay. saya nak send buat soalan yang kedua di rumah nanti. Next week kita akan discuss. Lepas tu, sekarang cikgu nak send link untuk kamu semua untuk tanda nama. Okay. Tunggu dulu. Saya stop recording dulu lah. Kan?